lambang Rehal dan Al-Quran, dimuliakan di tempat tinggi. Inilah mercu tanda Bandar Kota Baru setelah pentadbiran negeri Kelantan Darul Naim diambil alih oleh pimpinan ulama. Banyak perubahan telah dilakukan sejak Parti Islam se-Malaysia PAS memenangi pilihan raya umum bagi negeri ini pada November 1990. Namun satu perkara di Kota Baru yang menjadi tarikan umum di peringkat nasional dan antarabangsa, yaitu pasar besarnya yang termasyhur dengan dominasi peniaga-peniaga wanita, terus dikekalkan. Dataran MPKB, satu lagi tempat yang menjadi daya tarikan baru di Kota Baru. Bandar yang terus berkembang pesat dengan ciri-ciri dan identiti Islam dan kemunculan hotel-hotel baru bertaraf 5 bintang seperti Hotel Renaissance. Dan ini kompleks pejabat menteri besar dan setiausaha kerajaan yang dikenali dengan nama Kota Darul Naim. Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat, Menteri Besar Kelantan Darul Naim, seorang ketua kerajaan bagi salah sebuah negeri di Malaysia yang paling banyak membuat perubahan demi kesejahteraan rakyat di dunia dan di akhirat. Lihat bagaimana dia memulakan kerjanya di pejabat, sembahyang sunat duha 2 rakaat, memohon petunjuk dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia sentiasa di atas landasan yang betul dalam mentadbir negeri. Selesai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah memulakan tugas-tugas harian sebagai menteri besar, mempengerusikan pelbagai mesyuarat, merasmikan pelbagai acara, menerima tetamu dari dalam dan luar negara, dan sebagainya. Itu kerja-kerja rutin sebagai ketua kerajaan negeri yang biasa. Tetapi Nik Aziz bukan seorang ketua kerajaan negeri yang biasa. Sejak mentadbir Kelantan selama lebih 11 tahun, dia telah memperlihatkan corak dan gaya kepimpinan yang berbeza, yaitu corak dan gaya kepimpinan ulama atau tok guru. Bagi melihat perkara ini dengan lebih jelas, mari kita perhatikan satu hari perjalanan kehidupannya, yaitu pada hari Jumaat, tepatnya Jumaat 19 Oktober 2001. Kampung Pulau Melaka. Seperti hari-hari yang lain juga, azan dilaungkan, menandakan masuknya waktu subuh, menandakan bermulanya satu lagi hari dalam hidup kita.
pintu depan rumah ini setiap pagi akan terbuka sejurus selepas selesai azan. Tuk Guru Nik Aziz berjalan beberapa langkah masuk masjid untuk menunaikan tugasnya yang pertama buat hari ini. Sebagai manusia, sebagai Tuk Guru, sebagai Menteri Besar, menjadi imam solat subuh. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sesudah salat, tugasnya yang kedua diamalkannya sejak berpuluh tahun lalu, sejak belum menjadi Menteri Besar dan terus diamalkan sebagai amalan Menteri Besar, menyampaikan kuliah subuh, mengajar ilmu agama kepada rakyat. Kuliah subuh ini sudah berpuluh tahun dilakukannya setiap pagi, 7 hari seminggu, kecuali dia sakit atau berada di luar kawasan. Boleh juga kita karena jadi Tuhan ada nikmat yang Tuhan beri kepada kita secara lurus dan ada nikmat yang beri kepada kita dalam kehidupan, termasuk dan nikmat mengingat kita dalam ibu Allah. Boleh jadi dekat pada aku juga kena syukur sebagai tonggoknya, sebagai apa namanya asasnya, dan bagi waktu juga bagian itu sudah sampai. Jadi kita sedar atau kita senang kita hati kita kita anak-anak kita juga baik tunggu pakai masjid kita sebenarnya betul lah dunia kita tak memang. Selesai kuliah yang memakan masa kira-kira 20 atau 30 minit, bermula pula suatu acara yang khusus untuk pagi Jumaat. Acara istimewa yang barangkali tidak terdapat di tempat lain. Adat membelah mulut bayi dengan menyuap makanan lembut yang manis, biasanya buah kurma, dan memotong rambut.
Tuk Guru akan mengakhiri bagi setiap kanak-kanak dengan doa. Kanak-kanak ini datangnya dari merata-rata tempat, dekat dan jauh. Biasanya lebih daripada 10 orang setiap pagi Jumaat. Tuk Guru Ni Aziz tidak akan menolak apabila bayi dihulurkan ke pangkuannya. Seorang menteri besar ikhlas berkhidmat kepada rakyat tanpa mengira siapapun dia dan tanpa mengambil sebarang upah. Pagi ini juga, di tengah-tengah bandar Kota Baru, di Jalan Datuk Pati, orang bekerja mendirikan kemah-kemah yang sekejap lagi akan menjadi tempat berteduh ribuan orang muslimin muslimat yang datang dari seluruh pelosok negara, semata-mata untuk mendengar kuliah pagi Jumaat Tuk Guru Ni Aziz. Suasana ini sebenarnya hampir serupa dengan suasana persiapan untuk sebuah konsert hiburan. Tetapi konsert kuliah pagi Jumaat Tuk Guru Ni Aziz ini lebih hebat daripada konsert hiburan yang diadakan di negara ini. Setiap pagi Jumaat, ribuan orang berkumpul setiap minggu sudah bertahun-tahun hanya untuk mendengar Ni Aziz menyampaikan kuliah agama. 9:30 hingga 10:30 pagi. Tiada konsert hiburan yang dapat menandingi konsert agama ini. Kuliah yang diadakan di Dewan Zulkifli Ibu Pejabat PAS ini juga sebenarnya telah dimulakan oleh Ni Aziz sebelum beliau menjadi Menteri Besar dan terus dilakukannya sebagai salah satu amalan penting Menteri Besar. Melalui kuliah ini, Ni Aziz mentafsir ayat-ayat Quran dengan memperlihatkan hubungan pengertian dan pemahamannya dengan peristiwa-peristiwa masa kini dan isu-isu semasa. Dengan demikian beliau memperjelaskan bahawa Al-Quran adalah panduan hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dan relevan dengan setiap zaman, termasuk zaman kita hari ini. Kalau faham, dia betul cara faham. Kalau tak faham, dia cara tak faham. Mungkin juga cikgu waktu besar sekali ya, Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala kira ke muka dunia ini untuk mengajar. Ketika dia ajaran yang keluar dari Nabi itu bukan kosong, apa panggil angin lalu saja dia. Kita mesti yakin bahawa ini bahan soalan, bahan percobaan, bahan dugaan. Oleh demikian bagi mengukuhkan lagi juri berkata-kata itu. Allah sebutkan itu. Walana berwana aku. Sesungguhnya kita walana berwana. Allah ada gunung kataan num. Num ini kita panggil num mutakalim. Num mutakalim ma'agayr. Kita ada kataan A. Al-Nukum.
Seterusnya, pada pagi Jumat 19 Oktober 2001 ini, selesai kuliah di Dewan Zulkifli, satu lagi acara menunggu Menteri Besar. Di sebuah kampung di daerah Panji di pinggir Kota Baru, bertempat di Masjid Mukim Cekok, berlangsung satu majelis khatam Quran untuk kanak-kanak di mukim ini. Tuk Guru Ni Aziz suka berada dalam keadaan sentiasa berwudu. Di majelis ini juga Tuk Guru menyampaikan kuliah agama. Nabi kata lagu, Nabi buat lagu, Nabi tidak macam mana. Dan tiga kali, semua sahabat Nabi bila berkata Nabi dia pun tiga dulu. Pertama Nabi kata bukan. Karena semua kataan-kataan Nabi tak lari daripada kalau Nabi tak kecek kena ada apa. Nabi tidak suruh orang tidak layak untuk ada apa saja beliau Nabi kata bagi disuruh, bagi layak, bagi nasihat, bagi apa saja semua sekali orang Nabi tafsir. Dia jadi agama dah. Agama yang panggil Nabi kata, Nabi buat, Nabi itulah agama. Kau baca ni, kau Quran. Kau tengok ni, kata tunggu Nabi ni dia kata berapa kita beri. Itu Quran bergerak tu. Quran bergerak. Ini Quran mau bergerak kan? Waktu Quran bergerak. Jadi sebab itu dah kita kos ibu semua walaupun kita habis Quran. Tapi jangan berasa putih sekali. Habis Quran ini malah habis sekolah rendah. Kalau sekolah rendah, sambung lagi sekolah rendah. Sambung lagi itu. Yang minta sahabat aku habis sekolah rendah. Maka sedap. Dan sambung lagi. Jadi waktu ini orang sekolah rendah. Masuk yang dua pula. Sekolah mana, gabung, kita ajar, kita sudah pada kita pula untuk kita mengaji maksud kan. Pada itu, dia kena buat pun. Ini kerja-kerjaan. Kerjaan yang perhati rakyat ni. Buat lagu mana? Semua kita tidak pernah ajar, ada kita semua. Ini kerja-kerjaan. Jadi kerajaan pun juga jaga rakyat supaya rakyat ni buat sebuah Quran. Sekolah pun kena ajar rakyat dia supaya Quran ni. Ibu bapa juga kena didik anak-anak rumah sungguh Quran. Barulah kita menjadi orang panggil alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang mukmin serta aktiviti tersebut. Kalau boleh demo Tuk Guru memakai semula serbannya. Di PSA. Tapi mana dia baca Quran ni terpaksa tak payah layak. Muhammad Amirullah bin Zakaria, Cyril Arifin, gurunya Fatimah binti Ismail, pulang ke rumah di Pulau Melaka untuk bersiap bagi acara seterusnya. Inilah lorong masuk ke rumah Menteri Besar Kelantan. Berjumpa dulu dengan sekolah menengah Darul Anwar, yaitu sekolah agama kepunyaan keluarga Menteri Besar ini sendiri. Kemudian lalu di hadapan Masjid Pulau Melaka. Kemudian nampaklah kediaman Menteri Besar. Dan terus saja sampai ke depan tangga rumah. Tidak ada pagar, tidak ada gate, tidak ada pengawal. Oh, rupa-rupanya tadi istri Tuk Guru, Datin Tuan Sabariah Tuan Ishak,
turut sama pulang dari majelis khatam Quran di masjid tadi. Keluar pula untuk ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Kali ini di Masjid Mukim Mentuan, tidak jauh dari Pulau Melaka. Tetapi turun saja dari rumah, ada orang sudah menunggu di tepi kereta untuk meminta bantuan. Saya bakar. Jadi masalah ni saya anak kau. Kita jabat boleh jabat dia kata so kita saja jabat. Dia kata tutup je. So kita pada dia gini. Dia buat. Ayah ada dah. Ayah ada. Ayah. Menteri besar ini sedang kesuntukan masa. Waktu solat Jumaat hampir tiba. Tetapi orang ini datang dari jauh, memerlukan bantuan. Tidak mungkin diabaikan begitu saja. Popel. Popel. Dan mungkin juga boleh dekat tu. Kalau gimana jabat ni? Jabat kat jabat ni. Jabat lain pengalaman tu. Betul pribadi tu. Lupa tu pribadi dia ada begini lah. Kalau balik lah dia ada masalah dia ada dapur dia dari pribadi tu. Tahu. Kalau tak tahu. Itu jangan hari sampai tapi dah minggu ni je tapi meeting di sana tak apa nanti tunjuk je tak? Sama ada ini akidah kita betul akidah kita betul pegang hidup kita bahawa tidak ada yang bohong sama menghadap Allah. Kita panggil asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak ada orang yang boleh meneliti berapa Tuhan terhadap manusia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita panggil asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pegang itu pun insya-Allah akidah kita. Molek maka bila akidah kita molek maka semua buat begitu berbalik kita mengikut. Dia buat apa dengan hati kita mungkin. Kerana dua beri kaki baik, dua beri mulut baik. Nampak yang mulut dua, hakikatnya hati suruh kata. Nampak yang kaki buat, hakikatnya hati suruh pergi. Kalau kita kata jangan pergi. Kaki tak berubah. Kalau kita kata jangan kata, mana ni bahaya orang ni, Allah. Mulut tak kan. Jadi kira-kiranya, mulut kita, kaki kita, tangan kita, berubah lagi hasil daripada kontrol daripada hati. Sebab hati kita dikontrol oleh Islam, dikontrol oleh Allah. Maka insya-Allah manusia Muslim mukmin yang mempunyai bakat untuk dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar-benar inilah yang diminta sebut sangat, yang diminta tazkirah sangat, yang diminta usrah sangat, yang diminta ajar sangat. Inilah benarnya. Kalau semua blok kita ni mari daripada hati kita bersih, Allah fikir boleh. Melalui ibadat, melalui zikir, melalui apa boleh kita sendiri. Setelah selesai solat Jumaat,
segi politik kita baiklah. Saat itu tu dari segi bimbang aku ada generasi baru ni bukan. Dalam tempat lain. Iya. Walaupun Kelantan tidak bekerja pada hari Jumaat, tetapi nampaknya bilik khas Tok Guru di masjid ini seolah-olah bertukar menjadi pejabat pula petang ini. Tak ada benda pun. Dalil yang tak ada bendanya kerana kami bila nak ajak muzakarah. Tak mau. Kalau awak benar, pergi ke mahkamah misalnya. Mahkamah ni mahkamah rakyat. Muzakarah ni mahkamah rakyat. Tapi tak mau. Datuk Guru jadi minta nak berdebat. Lari semua. Mahpuk Umar minta nak berdebat dengan pemuda. Tak mau. Jadi kami nak tumpah tahu di mana salah kami ni. Cakap jauh-jauh tu payahlah. Cakap depan. Dekat jauh mana boleh. Kita nak laki-laki nak gentleman. Depan. Barulah rakyat boleh tahu salah sungguh dia ni. Salah tu sungguh. Dia tak mahu. Dia masuk dalam bilik studio TV, cakap seorang diri. Masuk studio radio, cakap seorang diri. Tulis artikel siaran sak khabar seorang diri. Jadi kalau pendekar bersilat seorang diri. Guna kaki, tangan, siku, tumit. Habis itu berhenti. Dia kata aku pandai bersilat. Muka aku tak ada apa bengkak-bengkak pun tak ada. Nak bengkak macam mana kamu bersilat seorang. Coba bagi depan aku. Itu. Di samping kuliah subuh yang diadakan pada setiap pagi, 7 hari seminggu, Tok Guru Ni Aziz juga menyampaikan kuliah maghrib secara tetap 2 kali seminggu di Masjid Pulau Melaka, iaitu pada malam Khamis dan malam Jumaat. Artinya, sesiapa yang di luar Kelantan berminat untuk mengikuti kuliah Tok Guru Menteri Besar ini, bolehlah datang ke Kota Baru pada petang hari Khamis. Solat maghrib di Masjid Pulau Melaka, dengar kuliah maghrib. Besoknya solat subuh, dengar kuliah subuh, dan selepas itu pukul 9.30 pagi, dengar kuliah pagi Jumaat di Dewan Zulkifli, Kota Baru. Satu lagi agenda malam Menteri Besar Kelantan, walaupun tanpa jadual tetap, ialah ceramah umum yang diadakan selepas solat Isya. Melalui ceramah umum, Ni Aziz menyebarkan ilmu agama, di samping memupuk kesedaran politik melalui penjelasan isu-isu semasa. Bagi Ni Aziz, biar apapun isu semasa, penjelasannya adalah dari perspektif agama.